Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 9.1.3 iaitu menentukan kewujudan kes berambiguiti suatu segitiga dan seterusnya mengenal pasti syarat-syarat kewujudan kes tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan ambiguiti? Ambiguiti bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Sebagai contoh, kita diberi sebuah segitiga. Kita nak hitung nilai sudut B. Macam mana kita nak kira sudut B? Kita akan tunjuk ke anak panah sebagai panduan untuk kita masukkan ke dalam formula sin. Katakan kita nak guna formula sin ini. Jadi sin sudut B per 10 sama dengan sin 30 per 8. Ini formula umum saja. Awak jangan kisahlah A ni. Jangan kisah. Jadi sin sudut B per 10 sama dengan sin 30 per 8. Jadi 10 kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi darab. Maka kita tekan kalkulator, sin 30 bahagi 8, darab 10, kita dapat sin sudut B sama dengan 0.625. Jadi, untuk dapatkan sudut B, kita tekan shift sin answer. Maka jawapan sudut B adalah 38.68 darjat. Okey, cuba awak perhatikan. Adakah sudut B ini 38.68 darjat? Okey, tak logik kan? Sebab dapat dilihat sudut B ini kelihatan lebih besar daripada 90 darjah. Jadi tak logiklah sudut B ini 38.68 darjat. Maka wujudlah kes berambiguiti. Di mana kes ambiguiti wujud jika suatu segitiga itu diberi dua sisi, katakan sisi A dan sisi B, dan satu sudut bukan kandung yang tirus. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sudut bukan kandung? Baik, awak perhatikan segitiga ini. 60 darjah adalah sudut kandung kerana 60 darjah ini diapit oleh dua sisi yang diketahui nilainya. Okey, kalau suatu sudut itu diapit oleh dua sisi yang diketahui nilainya, sudut itu dikenali sebagai sudut kandung. Manakala 45 darjah adalah sudut bukan kandung kerana sisi yang sebelah ini kita tak tahu. Okey. Jadi katakan ini sisi A, ini sisi B. Maka ini adalah sudut bukan kandung. Sudut bukan kandung tu mesti dia sudut tirus. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung iaitu A, sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung iaitu A mesti lebih pendek daripada sisi B, tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. Tinggi segitiga adalah ini. Jadi A tu dia mesti lebih panjang daripada tinggi segitiga. Maka inilah syarat. Ada dua syarat untuk terjadinya kes berambiguiti. Baik. Dalam kes berambiguiti, kita boleh melukis dua buah segitiga yang sama dari segi sudut bukan kandung dan panjang dua sisi yang diberi. Maksudnya, kita boleh lukis satu lagi segitiga. Okey, segitiga yang sama dari segi saiz sudut bukan kandung dan juga panjang dua sisi yang diberi. Okey, kita boleh panjangkan garisan CB' ini ke sini, kemudian kita panjangkan garisan AB, kita akan dapat satu lagi segitiga. Di mana kita boleh lukis dua buah segitiga. Ini segitiga pertama, segitiga asal. Segitiga kedua yang besar ni. Okey, yang besar iaitu ACB'. Okey, awak lihat sudut bukan kandung dia sama, panjang sisi dia pun sama, kecuali panjang sisi AB dan juga AB'. Maka inilah yang dikatakan sebagai kes berambiguiti. Baik. Macam mana kita nak cari sudut B'? Okey, macam biasa kita akan buat anak panah sebagai panduan untuk kita masukkan ke dalam formula ini. Maka kita masukkanlah ke dalam formula, kita dapat ini sama saja kan? Sin B' per 10 sama dengan sin 30 darjah per 8. Jadi kita dapat sudut B sama dengan 38.68 darjah.
Jadi sebenarnya sudut B yang kita kira ini sebenarnya adalah sudut B prime. Barulah betul kan? 38.68 darjah ya. Okey, nilai sudut B yang dikira tadi sebenarnya adalah sudut B prime kerana kes berambiguiti. Okey. Jadi di sini adalah 38.68 darjah. Panjang BC sama dengan panjang B prime C iaitu 8 cm. Oleh kerana panjang sisi dia sama bermaksud sudut tapak dia pun sama kan? Jadi bolehlah kita cari sudut B di sebelah sini iaitu sudut ABC. Macam mana? Tolak 180 kan? 180 tolak 38.68 darjah sebab dia garis lurus. Jadi kita dapatlah sudut B di sini, sudut ABC di sini adalah 141.32 darjah. Maka sudut B di sini barulah betul ya, 141.32 darjah. Ya. Okey, faham ya? Baik. Segitiga berambiguiti. Okey, contoh saya terangkan sekali lagi. Terjadi apabila diberi dua sisi, katakan A dan B, dan satu sudut bukan kandung yang tirus. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung iaitu A mesti lebih pendek daripada sisi B tetapi lebih panjang dari tinggi segitiga. Katakan ini sisi A, ini sisi B. Ini adalah sudut bukan kandung yang tirus. Ya. Sisi A dia mesti lebih panjang, mesti lebih pendek daripada sisi B, tetapi dia lebih panjang daripada tinggi di sini. Maka wujudlah segitiga berambiguiti. Jadi macam mana kita nak lukis satu lagi segitiga? Ya? Dalam segitiga berambiguiti dia ada dua segitiga. Jadi dekat mana awak nak lukis satu lagi segitiga? Okay, inilah dia segitiga yang satu lagi yang perlu kita lukis, di mana panjang CB prime sama panjang dengan CB, iaitu 5.2 cm. Okey, jadi kita boleh pecahkan kepada dua. Segitiga pertama ACB prime, segitiga kedua yang besar ni iaitu ACB. Ada dua buah segitiga ya. Okey, segitiga kedua yang ini, adakah wujud kes berambiguiti? Okay, kalau perhatikan ya, dia memenuhi kedua syarat ini, jadi dia wujud kes berambiguiti. Persoalan dia dekat mana kita nak lukis segitiga yang satu lagi? Okay, tips dia bertentangan dengan sudut bukan kandung. Tips dia bertentangan dengan sudut bukan kandung. Ini sudut bukan kandung. Jadi segitiga yang satu lagi dia mesti bertentangan dengan sudut bukan kandung. Jadi kita buat garisan yang menunjukkan dia bertentangan dengan sudut bukan kandung, maka inilah garisan dia kan. Ini garisan dia. Jadi kita boleh lukis segitiga yang satu lagi di sini. Okey, ini adalah segitiga dia. Kalau sini C, sini C prime. Jadi kita boleh pecahkan kepada dua buah segitiga. Yang pertama, yang kecil ni ya, ABC. Yang kedua yang besar ni iaitu ABC prime. Ya, kalau perhatikan sudut bukan kandung sama saiz, panjang AB pun sama, panjang BC pun sama, kecuali panjang AC ni ya. Okey, yang ketiga, adakah wujud kes berambiguiti? Cuba lihat syarat dia, syarat pertama dan syarat kedua. Okey, wujud ya. Okey, wujud kes berambiguiti, tapi masalah dia nak lukis segitiga yang satu lagi dekat mana? Okey, kita buat anak panah yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Jadi segitiga yang kedua di sini. Ya, kita labelkan sebagai B prime. Okay. Kemudian kita boleh lukis dua buah segitiga. Yang pertama yang kecil ABC, yang kedua yang besar ni iaitu AB prime C. Okay, faham ya? Baik, contoh tentukan sama ada wujud kes berambiguiti bagi setiap segitiga yang berikut dan jelaskan. Okey, segitiga yang pertama, adakah wujud kes berambiguiti? Saya harap awak dah hafal ya. Apakah ini maksudkan dengan segitiga berambiguiti? Okey, jadi segitiga berambiguiti terjadi apabila diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung yang tirus. Jadi syarat pertama telah dipenuhi. Syarat kedua, sisi bertentangan dengan sudut bukan kandung. Sisi ini bertentangan dengan sudut bukan kandung. Mesti lebih pendek dengan daripada sisi yang satu lagi, tetapi lebih panjang dengan tinggi. Lebih panjang daripada tinggi segitiga. Maka syarat kedua pun telah dipenuhi. Maka segitiga PQR adalah segitiga berambiguiti. Okey, untuk B, segitiga B adakah wujud
kes berambiguiti. Awak lihat syarat pertama. Syarat pertama diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung yang tirus. Sekarang segitiga ini diberi dua sisi tetapi dua sudut. Okey, jadi dia tidak memenuhi syarat. Syarat dia mesti ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Ini diberi dua sisi dan dua sudut. Maka tidak wujud kes berambiguiti dalam segitiga PQR kerana telah diberi dua sudut. Faham ya? Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 249. Latih diri 9.3 soalan nombor 1. Sekian, terima kasih.